diperuntukkan kepada Dr. Alias. Saya Syarida Azidah bersama dua rakan saya iaitu Ahmad Mujahid dan Nurul Syafiqah akan membentangkan tentang perkembangan industri hiburan di Jepun. Jepun bukan sahaja terkenal dengan ekspor kereta dan alat elektroniknya, tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara ini juga terkenal dengan pengekspor budaya pop dari anime, manga hingga permainan video dan filem. Jepun telah berusaha untuk memajukan sektor yang berpotensi seperti anime, muzik pop, seni dan fashion. Hiburan Jepun merangkumi program televisyen, anime, manga, permainan video dan muzik yang semuanya mengekalkan tradisi seni dan sastra tradisional Jepun. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tajuk fokus saya iaitu tentang manga. Salah satu bidang industri hiburan di Jepun yang terkenal di seluruh dunia ialah manga. Sebilangan kanak-kanak, remaja dan orang dewasa di Jepun dan seluruh dunia sangat menyukai manga. Manga adalah ilustrasi, gambar dan perbualan yang dikemas dalam bentuk komik yang menarik untuk dibaca. Manga semakin popular dan dikenali oleh ramai orang di seluruh dunia. Tidak hairanlah jika ramai orang di luar Jepun mengenai budaya dan bahasa Jepun melalui manga. Antara manga yang terkenal ialah Dragon Ball, Doraemon, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho dan sebagainya. Seterusnya ialah perkembangan dunia manga. Pada awal kemunculannya, manga berasal dari shoujo giga yang merupakan karya seorang pendeta Buddha pada era Heian bernama Toba Shoujo Kakuyu. Dia menerangkan pelbagai wajah haiwan dengan menggunakan sikat rambut tu. Shoujo giga juga terkenal dengan gambar tata tertua di Jepun yang mengandungi lukisan haiwan seperti arnab, katak yang berkelakuan seperti manusia. Kejayaan manga selepas itu disebabkan oleh Tezuka Osamu. Dia telah mengubah dunia manga dengan menggunakan jalan cerita yang lebih menarik dan teknik melukis yang berkualiti. Tezuka juga menejerui revolusi visual di dunia manga dengan membuat rancangan animasi TV selama 30 minit. Untuk pertama kalinya di Jepun, salah satu anime yang pertama yang disiarkan di luar Jepun ialah Astro Boy. Penjualan manga pada masa ini merupakan yang ketiga terlaris di pasaran buku dan majalah di Jepun, iaitu sekitar $10 bilion. Manga yang berjaya biasanya dibuat filem, rancangan televisyen, animasi yang penontonnya semakin meningkat dari Amerika Syarikat, Kanada dan Eropah. Tetapi menjelang pada akhir-akhir ini, penjualan manga di Jepun telah turun menjadi 8.3 bilion yen berbanding tahun 1995. Ketika itu manga di era yang dikatakan boleh majulah. Time tu berjumlah 5.8
86.4 bilion yen. Penurunan ini dipercayai dari salah satu sebab iaitu Korean Wave atau dikenali sebagai webtoon yang menjejaskan industri manga. Hal ini disebabkan kini ramai yang telah gemar membaca komik dan aplikasi secara atas talian yang boleh diakses di komputer ataupun melalui telefon bimbit, dan boleh dikatakan lebih jauh harga lebih murah, harga jauh lebih beza lah. Sebab manga ni mahal. Tetapi jika diakses melalui webtoon ni, ia sangat murah. Kadang-kadang pun free pun ada. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mujahid bin Muhammad Rashidi. Secara pengenalannya, Jepun mempunyai banyak skop dalam hiburan. Tapi yang kalau orang yang famous untuk Jepun ni biasanya ialah anime dan manga, muzik, dan juga konsol game, permainan video dan banyak lagi. Saya akan membentangkan tentang anime. Anime secara definisinya, kalau tengok daripada kamus, definisi anime adalah gaya animasi yang berasal dari Jepun, yang dicirikan oleh grafik yang berwarna-warni, yang menggambarkan watak-watak yang bertenaga dalam plot yang penuh dengan aksi dengan tema hebat dan futuristik. Tapi kalau nak mudah fahamnya, anime ni sebenarnya maksud dia kartun je. Cerita kartun. Orang barat panggil kartun. Perbezaan kartun dengan anime sebenarnya, kartun orang lebih faham kepada kartun barat. Kartun barat ni fokusnya kepada penontonnya lah kanak-kanak saja. Berbeza pula kepada anime. Anime bukan saja fokus penontonnya kepada kanak-kanak. Anime Jepun ni lebih mensasarkan penontonnya lah golongan remaja dan juga dewasa. Kenapa anime berkembang di seluruh dunia, bukan sahaja di Jepun ia hangat, tetapi di seluruh dunia sekarang? Kerana yang saya baru cakap sebentar tadi, anime bukan menyasarkan penontonnya kanak-kanak saja, tetapi golongan dewasa. Contohnya, satu siri anime yang terkenal iaitu cerita One Piece. Cerita One Piece ni mula ditayangkan pada tahun 1999. Okey, mungkin pada tahun 1999, kanak-kanak pada tahun itu sudah menonton anime tersebut. Tetapi anime ini masih belum tamat. Jadi kanak-kanak yang pada tahun 1999 itu bergerak seiring dengan anime ini. So, kanak-kanak pada tahun 1999 tu mungkin sekarang dah jadi dewasa ataupun remaja. Inilah satu-satu ciri yang unik dalam anime. Bukan saja mereka berkembang bersama penontonnya, tapi plot ceritanya yang menarik dan mempunyai idea-idea yang sukar untuk penontonnya meramal. So, sentiasa menjadi persoalan kepada penonton untuk sentiasa berteka-teki. Jadi, anime ini semakin lama semakin diminati bukan saja orang Jepun, tapi menonton di luar Jepun. Kita boleh tengok trend
animasi Jepun. Pulangan animasi Jepun, pulangan keuntungan Pulangan keuntungan ekonomi Jepun dalam graf ni. Ia mencecah rekod pada tahun 2016, iaitu capai rekod pulangan keuntungan yang tertinggi, iaitu 700 juta yen pada tahun 2016. Dan secara relatifnya dalam graf ini menunjukkan lakunya peningkatan. Graf ini, aliran graf ini menunjuknya peningkatan, dan tahun 2016 menunjukkan pulangan keuntungan yang tertinggi yang direkodkan sejak tahun 2002. Anime ini merupakan salah satu penyumbang utama kepada ekonomi Jepun. Siapa tak kenal anime kalau bukan dari Jepun? Anime mendapat namanya daripada singkatan animation. Animation itulah perkataan Inggeris yang dipinjamkan. Apabila anime semakin popular, maka syarikat anime juga perlu makin juga secara hipotesisnya semakin banyak. Ia perlu kerana untuk menampung permintaan penonton. Bila dah makin banyak penonton, maka perlulah lebih banyak syarikat untuk membuat anime. Tetapi syarikat anime mula menunjukkan penurunan pada tahun 2010. Sebelum ia meningkat sejak 1969. Tetapi dia mula menurun pada tahun 2010. Ini mungkin kerana faktor kos penghasilan anime sesuatu anime itu. Kerana nak membuat sesuatu anime itu sangat mahal kosnya. Satu episod anime saja mencapai dalam harga, jika dalam US dollar, boleh mencapai 400,000 US dollar untuk satu episod anime. Ia sangat mahal. Mungkin faktor ini menjadikan pada tahun 2010 syarikat-syarikat semakin berkurang. Mungkin ada syarikat yang sudah muflis atau yang tidak dapat menanggung kos untuk membuat lagi anime. Secara kesimpulannya, anime adalah nadi ekonomi pendapatan ekonomi Jepun. Industri hiburan Jepun tidak akan jadi terkenal tanpa adanya anime ini. Kerana anime ini bukan saja mempengaruhi anime ini jugalah punca kepada industri hiburan dalam skop lain. Contohnya, anime juga menyebabkan adanya permainan video daripada anime. Contohnya permainan video Dragon Ball disebabkan ada anime, mulanya daripada manga, anime dan video game. So daripada satu punca boleh menyebabkan punca ekonomi yang lain berkembang. Industri hiburan dalam skop lain juga berkembang. Sekian, terima kasih daripada saya, Ahmad Mujahid Muhammad Rashidi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syafiqah.
Saya akan menyambung topik pembentangan saya dan ahli kumpulan mengenai perkembangan industri hiburan di Jepun. Seperti yang telah dibincangkan oleh ahli kumpulan saya mengenai manga dan anime, kita dapat lihat bahawa industri manga dan anime ni sangat diterima oleh seluruh penduduk dunia. Malah ada yang sanggup membeli atau melanggan episod anime ini daripada episod 1 sehingga memakan ratusan episod. Tapi kita tidak boleh buat apalah, sebab kalau itu datang dari peminat tega, mereka akan membuat apa saja untuk menghabiskan satu episod cerita itu. Okey, bagi tajuk yang akan saya fokuskan ialah industri muzik. Industri muzik ni juga tidak ketinggalan dalam arus pemodenan perkembangan industri hiburan di Jepun. Seperti yang kita ketahui atau melalui perspektif kita sendiri, kita dapat lihat penduduk dunia ni lebih fokus kepada K-pop yang datang dari Korea Selatan. Tetapi kita tidak lihat pula kepada golongan ataupun sekelompok masyarakat yang tidak berapa menggemari genre K-pop dan bertukar kepada J-pop yang datang daripada Jepun. Jadi tidak hairanlah sekiranya industri muzik di Jepun ni terus berkembang dari semasa ke semasa. Okey, baiklah, saya akan memulakan dengan menjelaskan tentang industri muzik tradisional di Jepun. Macam mana dia datang, daripada mana dia adaptasi muzik tu sehingga berjaya bertukar daripada tradisional menjadi J-pop yang dikenali di seluruh dunia. Okey, baiklah, sejarah industri muzik di Jepun merupakan salah satu industri yang mempunyai banyak variasi sejak dahulu lagi. Bukan saja ketika ini je dia dah pelbagai genre, tetapi dari dahulu lagi dia dah ada pelbagai variasi. Cuma cara penyampaian atau pendekatannya tidaklah moden. Mungkin dia memberitahu ataupun muzik ini melalui pendekatan dalam puisi ke, ataupun mendeklamasi sajak ke, macam itulah. Bila zaman tradisional dulu, dia menyampaikan sesuatu nasihat dalam bentuk muzik. Okey, dalam industri muzik di Jepun ni, dari pandangan tradisional dulu, perkembangan industri muzik di Jepun ni telah dimulakan dengan muzik tradisional yang dimainkan oleh rakyat Jepun, dan ia banyak diadaptasi dari negara China. Kita mengetahui bahawa tulisan Jepun ataupun banyak macam budaya dari Jepun ni banyak diadaptasi atau diinspirasi dari negara China. Jadi tidak hairanlah sekiranya muzik ini juga negara Jepun mendapat ilham atau inspirasi daripada China, kerana China pada ketika itu lebih kehadapan dalam membuat ataupun membina muzik ataupun hiburan pada ketika itu. Jadi Jepun sedikit demi sedikit telah mengadaptasi dan membawa budaya ataupun muzik dari China ni masuk ke negara Jepun. Okey, seterusnya saya akan membuat perbezaan dengan lebih jelas lagi tradisional dengan muzik tradisional dengan muzik Jepun. Okey, sebelum adanya ataupun sebelum datangnya muzik tradisional, terdapat muzik klasik. Muzik klasik ni dia lebih mirip kepada muzik di China. Alat muzik yang digunakan juga banyak diadaptasi ataupun diikut dari negara China. Jadi tidak hairanlah sekiranya muzik tradisional dahulu kedengarannya seperti bait-bait lirik daripada China. Okey, seterusnya datanglah muzik tradisional. Kebiasaannya muzik tradisional ni dipentaskan ataupun dimainkan di istana. Contohnya macam pentabalan raja atau sebagainya. Muzik ni disampaikan melalui pelbagai cara atau pendekatan seperti saya katakan sebentar tadi. Dalam muzik ni dia telah melakukan nyanyian Buddha, gagaku. Gagaku ni dia macam musical drama macam tu.
dia termasuk tarian dan lagu serta music theater pada ketika dululah. Orang dulu dia macam orang zaman tradisional, dia tak ada masuk radio atau sebagainya, tapi dia melalui pendekatan buat persembahan di istana. Sebagai ini macam satu momen yang rasmi menggunakan alat muzik. Okey. Terdapat beberapa bentuk pergerakan dramatik juga dalam muzik Jepun, iaitu dikenali sebagai kabuki dan no. Sebentar lagi saya akan terangkan apa itu kabuki dan apa itu no. Okey, berbalik kepada muzik Jepun, muzik moden Jepun. Muzik moden Jepun pada ketika ini dikenali sebagai J-pop. Dia menggunakan genre muzik pop dan mula diperkenalkan pada awal tahun 90-an. J-pop ni dia menjadi platform pada industri muzik di Jepun untuk merentasi seluruh dunia, kerana pada ketika ini zaman moden, jadinya dia banyak macam grup ataupun kumpulan J-pop ni akan upload lagu atau album diorang dekat YouTube, dan bila ramai yang subscribe atau melanggan, jadi tontonan atau viewers akan menjadi tinggi, dan ini sangat baik dalam perhatian industri muzik di Jepun. Okey, seterusnya saya akan menerangkan apa itu gagaku semasa dalam industri muzik tradisional di Jepun. Okey, gagaku ni merupakan muzik tradisional yang tertua di Jepun. Gagaku dimainkan dengan dua cara, iaitu kigaku iaitu instrumental music, ataupun seigaku iaitu vocal music. Alat muzik yang digunakan dalam persembahan gagaku contohnya kangen, bugaku, komiuta, kugurauta dan saibara. Okey, dia macam gagaku ni ada macam satu alat muzik yang diletakkan di tengah, dan akan ada orang ketuk untuk ni mempersembahkan, biasanya di istana. Apa yang saya beritahu sebentar tadi mengenai kigaku. Kigaku ni dia macam satu bentuk persembahan menilik nasib yang disampaikan oleh rakyat Jepun. Kiranya macam dia menyampaikan tilikan nasib tu melalui muzik. Menarik kan? Jadinya tilik nasib ni bukan sekadar duduk antara penilik nasib dengan orang yang ingin menilik nasib, tetapi dia menyampaikan dengan lebih menarik dalam genre muzik. Okey, seterusnya kabuki ni tadi saya ada cakap mengenai pergerakan dramatik kabuki dan no. Kabuki ni ialah tarian drama klasik Jepun. Teater kabuki dikenali drama yang berseni dengan pementasan dan yang unik serta solikan yang amat menarik yang dikenali sebagai kumadori. Biasanya orang yang membuat persembahan itu akan di make up atau disolik dengan sangat cantik dan unik, dan diorang akan melakukan tarian klasik itu. Seterusnya ada teater no. No ni merupakan drama musical. Tadi kabuki ialah tarian drama klasik, tapi ini ialah teater no ialah drama musical. Dalam persembahan ini terdapat nyanyian, tarian dan memperkenalkan watak. Pencerita dalam tarian no, dalam teater no ini dia akan menyampaikan semangat supernatural dan kisah-kisah dongeng yang sangat menarik. Seterusnya saya akan terus pergi perkembangan industri muzik moden di Jepun. Okey, industri hiburan Jepun ternyata lebih menyela selepas munculnya industri muzik moden yang dikenali sebagai J-pop yang telah saya kemukakan sebentar tadi. Genre muzik pop ini digemari oleh generasi Y dan generasi Z dan mendapat perhatian dari seluruh penduduk dunia. Walaupun saingan J-pop ini sudah tentu tidak dapat mengalahkan K-pop dari Korea Selatan, tetapi J-pop ini mempunyai peminat tegak daripada rakyat tempatan sendiri, ataupun bagi peminat-peminat anime dan manga, mereka juga telah terpengaruh untuk meminati J-pop. Jadinya kita perlu mengetahui bahawa setiap lagu yang didendangkan di industri ini, di industri muzik di Jepun ini sangat menarik, dan walaupun dia tidak mendapat
perhatian dari merentasi orang barat dan sebagainya seperti K-pop dari Korea Selatan, tetapi dia J-pop ini sentiasa berkembang dari semasa ke semasa dan mungkin pada satu hari nanti dia akan lebih maju daripada K-pop, ataupun pendekatan yang dibawa itu mungkin lebih menarik, dan peminat akan lebih bertambah. Okey, daripada situ saya akan membuat kesimpulan bahawa muzik di Jepun ni tidak ketinggalan dalam peredaran industri hiburan di Jepun, dan peminatnya juga akan bertambah sekiranya terdapat pelbagai pendekatan ataupun variasi yang akan dilakukan pada suatu hari nanti. Okey, sekian dulu daripada saya dan ahli kumpulan. Sekian, terima kasih kerana memberi perhatian.